Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurmawati binti Salimin. Join Suangho Januari 2013. Sudah 10 tahun ya. Alhamdulillah, sangat bersyukur sangatlah jadi keluarga Suangho ini. Dan dapat bantu kesehatan ahli keluarga dengan tanpa mentoksikkan badan. Lepas tu macam saya suri rumah sepenuh masa dan tak pernah join MLM atau mana-mana MLM. Bekerja dulu pun memang tak dibagi dengan suami, disuruh duduk rumah, jaga anak, dengan rumah tangga lah. Jadi nak apa-apa, minta aja lah kan. Dapat tak dapat tu lain cerita lah. Jadinya bila dikenalkan Suangho ni dengan Ibu Suharni pun macam kita tak expect lah nak sampai ke sini kan, sampai ke tahap ni lah. Sebab dulu mula-mula orang kata MLM tu sama je lah. Kita cakap dengan anak pun lain, dia kata sama je bu, MLM tu kat mana-mana sama je lah, tak ada beza, dia kata macam tu kan. Kita pun okey lah, tak apa, kita support je lah Cik Ani. Sebab Ibu Suharni ni sebenarnya bekas jiran lama kat Lembah Jaya Selatan dulu, kat KL kan, kat Ampang. Jadi okeylah, support. Minumlah kopinya. Sebenarnya dia datang rumah tu 28 hari bulan 12 2012, tapi sebab lagi 3 hari kan, dia kata oh tak apalah, tunggulah tahun depan baru submit, dia kata kan. Jadi minum ambil dalam 3 kotak kot masa tu. Sebab saya pun bukan orang yang jenis ada duit. Saya memang skip lah duit belanja, baki-baki duit belanja. Memang itulah modal untuk minum kopi. Jadi bila minum, okeylah bertenaga kan. Sebab dulu memang sangat lemah lah badan. Jalan-jalan boleh jatuh, nak pergi ambil kain ke, nak sidai kain ke, boleh jatuh sebab badan sangat lemah. Mungkin masa tu kan baru lepas kena batu ular, lepas bersalin. Jadi tenaga mungkin, imun sistem mungkin dah lemah ke. Jadi bila minum kopi tu adalah tenaga. Saya pernah cuba tak minum sebab tak ada bajet kan, dekat 6 bulan lah. Memang apa orang kata lemah balik lah, lembik balik kan. Tapi bila tamu datang, saya tengok setiap manusia yang sehat tu mesti ada sesuatu yang diamalkan untuk pemakanan kesehatan dia kan. Jadinya saya pun lanjut balik. Okey, sampai situ je, tak boleh cerita panjang. Nanti tak cerita. Okey, sekarang kita jemput speaker pertama, SPVM Isman Izam, untuk tajuk untuk mendekati prospek one to one dan home meeting. Kita persilakan. Siapa yang akan slide? Ada? Ada? Kenapa ya dalam macam berisi? Yang menunjukkan kita semakin tua semakin sihat kan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah sebab kita dapat kalau tak kena jagalah. Kita dapat bersama-sama hari ini. Okey. Dikala waktu orang lain kat luar sana buat apa? Hari Sabtu biasanya berjimba. Okey, pergi shopping ke, pergi tengok wayang ke kan. Bawa anak pergi jalan-jalan. Tapi dekat sini kita masih hadir untuk dapatkan ilmu. Okey. Jadi sebenarnya pagi tadi kami dekat sini dari hari ini dari sejak pagi lagi. So saya memang dah set up
kumpulan kami setiap Sabtu terakhir untuk buat meeting, untuk buat apa tu? Network analysis. So setiap orang kena bentangkan dia punya plan dia, dia punya apa? Dia punya sale dia punya progress dia. So far alhamdulillah nampaklah perubahan tu bila kita sebenarnya monitor kita punya network. Okay? Dan ini apa yang saya pelajari dululah. Macam saya cakap dengan tim saya belajar dulu daripada bisnes saya dulu. Saya buat insurans dan unit trust, dan saya cuba terapkan di sini. Okay? So harapan saya kan, next month kena berubah lah. Okay? Jangan sikit. Siapa yang terasa makan cili tu? Yang terasa pedas kan? Dia lah rasa cili ni. Okay? So hari ni topik saya, saya diberi tanggungjawab untuk memberikan topik ni, iaitu mendekati prospek, one-to-one dan home meeting. Okay? Jadi sebenarnya topik ni dah berkali-kali yang Kak Ina dengan saya pun pernah present ni. Dah berkali-kali. Okay? Jadi sebenarnya kalau ikutkan benda ni dah jadi kita punya bread and butter. So maksudnya kita dah ada dalam fikiran kita, dalam subconscious mind kita dah ditanam dengan aktiviti yang macam ni. So ini topik hari ni. So ini tajuk dia. Hari ni saya nak ceritakan tentang rutin versus penting. Okay, lagi 3 langkah untuk bermula tugasan harian sebagai usahawan syuangub. Jadi persediaan sebelum menjalankan perniagaan. 8 teknik untuk memulakan perbualan. Okay? Siapa yang ada kelemahan kat sini? Lagi apa? Formula kejayaan dalam perniagaan. Okay? Banyak ni. 3 kaedah utama menjana pendapatan dalam perniagaan syuangub. Prinsip asas 3,000 dua mata. Ini biasa kita dengar. Memahami keperluan prospek, soft skill dalam sale, dan menawarkan penyelesaian dan closing. Banyak ni. Tak tahu boleh habis ke tak kan? Tempat Wan Ujian, Wan Sangkut. Wan Sangkut. Mungkin lah. Mungkin banyak masa lah dia nak present. Okay? So pertama sekali, ni topik yang biasa yang Kak Ina tekankan. Okay, ni kita terus keluarkan. Okay, apakah dia yang rutin dan apakah yang kerja yang penting. Jadi kalau yang rutin ni apa? Masak, basuh baju, menguruskan anak. Ini semua perempuan yang buat. Yalah perempuan buat. Laki tak buat kerja macam ni. Layan TikTok lah. Laki mungkin layan TikTok lah kan. Kan? Saya tak layan TikTok. Dan sebagainya. Kan? Rutin yang biasa kita buat setiap hari. Okay? Tapi kalau benda yang penting sebagai seorang syuangub, sebenarnya apa? Okay? Kita jalankan aktiviti prospecting, okay? Buat marketing, okay? Macam buat Facebook live ke, buat posting ke, kan? Lepas tu menjawab pertanyaan downline ke, kan? Ini laki buat. Ni laki buat. Follow up downline ke, lepas tu membaca buku, okay? Join kelas, adakan meeting, datang seminar dan membuat order dan sebagainya. Okay? Tapi sebenarnya kalau ikutkan, okay, kalau kita makan gaji, siapa yang bawa kat sini buat full time? Saya. Semua full time. Semua full time kot? Semua full time kan? Kalau kita makan gaji, ada tak kita ada orang cakap, ada ruang untuk buat kerja-kerja yang kita suka berbanding dengan kerja yang kita sepatutnya kita buat? So makan gaji kan? Kan? Kalau macam bos kita suruh siapkan satu assignment ke ataupun kerja ke, kita nak tak nak kita kena tinggalkan kerja-kerja kita yang kat rumah tu. Betul tak? Ada tak time tu kita sibuk masak ke? Kenapa kita masih boleh buat kerja? Kita kena buat kerja sebab bos. Sebab bos lah, sebab kita nak duit. Betul tak? Kita dibayar gaji untuk melakukan kerja apa yang bos kita buat, apa yang bos kita suruh, betul? Tapi untuk makan gaji, untuk buat bisnes yang sebenarnya untuk diri kita sendiri, tapi kita discounted. Benar tak? Betul. Kita kata nantilah, aku buat ni kemudian lah. Betul tak? Betul.
Tapi yang sebenarnya, kalau you betul-betul nak berjaya dalam bisnes ni, you kena pentingkan yang ni dulu. You kena tahu, uruskan mana yang rutin dan mana yang penting. Kalau macam Kak Yuli tu pukul 5 pagi dia dah boleh WhatsApp. Dia WhatsApp, lepas tu buat posting. Nanti jadi pukul 4 pagi macam Kak Sebab ikut Kak Ina lah tu. Sebab ikut Kak Ina. Dia macam dia punya idea dia setiap hari flow macam free flow lah aku cakap. Kan? Sepatutnya jadi macam tu. Okey. Dekat kilat. Dengar kilat Pagi. mata dia dah putih. Dia tengah isim. Okey, maksudnya kalau you dah betul-betul cinta, Jadi contoh orang yang umur macam ni. kalau you dah betul-betul cinta, okey, orang cakap apa? Orang cakap apa? Nothing. When there is love, nothing is too much trouble and there is always time. Setuju tak? Bila ada cinta, nothing is too much trouble. Tak ada yang trouble pun. And there is always time. Tak ada isu, tak ada masa. Betul? Tak ada isu, tak ada masa. Kalau kita suka macam kita punya pasangan kan, masa kita kan, kerja pun aku tinggal lah. Jumpa dating dulu lagi penting. Betul tak? Kenapa kita boleh buat macam tu, sedangkan bisnes kita sendiri kita discountkan apa yang kita buat untuk kita punya bisnes. Okay, so next. So benda ni related dengan law of cause and effect. Apa dia? Tahu tak law cause of the law of cause and effect? Tak tahu nak kena terang. Cause and effect, apa yang kita buat itu yang kita dapat hasilnya, betul tak? Percaya tak kalau kita buat sesuatu kerja bersungguh-sungguh, lama-lama kita akan berjaya, betul tak? Itu adalah cause and effect. Kalau kita datang lambat, okay, kita kena buang kerja dengan bos. Itu adalah cause and effect. Tapi kalau dekat bisnes ni, okay, kita kena faham law ni, law cause of and effect ni. Maksudnya kalau kita betul-betul nak berjaya, kita kena fitkan dengan nilai yang kita bagi. Adakah sepadan dengan apa yang kita nak? You nak jadi diamond bila? 5 tahun lagi? Kalau betul-betul nak dapatkan 5 tahun lagi diamond, rasa-rasanya pekerjaan ataupun kita punya effort tu macam mana? Effort tu macam mana? Itu yang kita kena bandingkan dengan effort yang kita bagi, iaitu value yang kita bagi, nilai yang kita bagi. Barulah kita boleh dapat apa yang kita nak. So next. So yang ini tak menghasilkan wang, yang ni menghasilkan. Okay, next. Jadi tugas harian sebagai usahawan Syuangho, okay, pun kena bezakan. Kan kalau kita pergi tengok apa 5721 tu apa? Sistem. Sistem 5721. Kalau yang dekat Syuangho kan ada sistem 5721. Ke ada yang tak tahu lagi? Baru boleh explain 5721? Tak ada. Okey, 5721. Okey, antara aktiviti yang kita kena buat sebagai usahawan Syuangho, ini dia: menghadiri kelas, baca buku, dengar rakaman, hadir meeting. Dan ada juga aktiviti macam kongsikan produk, betul tak? Kongsi peluang perniagaan, jalankan aktiviti. Aktiviti apa? Prospecting ke, marketing ke, selling ke, sponsoring ke, coaching ke. Nampak? So, ada aktiviti-aktiviti ni yang menghasilkan wang dan ada yang tidak menghasilkan wang. Okey, jadi kalau next kita apa? Next. Jadi kat sini saya nak cakap, kedua-dua aktiviti ni wajib dibuat. Betul tak? Perlu tak datang meeting? Perlu datang seminar kan? Tapi kita kena tahu kita perlu lebihkan di mana. Saya tak nak nanti kalau kata you all memang rajin datang meeting, sanggup. Kan? Datang jauh kan? Ada daripada Bangi, ada daripada orang cakap daripada Ulu Langat, apa bagai apa semua. Datang sini semata-mata nak datang kelas ni.
Tapi aktiviti yang menghasilkan wang dia tak boleh buat. Dia tak buat pun. Jadi apa yang sebenarnya you datang sini sebenarnya? Betul tak? Kita kena fikirkan sebenarnya kenapa kita kena datang Syuanghu ni? Apakah yang kita nak harapkan daripada Syuanghu? Kalau katalah kita nak dapat kita nak makan lingzi kan? Kita nak makan lingzi sampai percuma, betul? Hari-hari nak makan lingzi, kalau boleh sehari sebotol, betul? Tapi kita tak ada kemampuan dari segi kewangan kan? Jadi tak nak kita kena buat bisnes betul-betul. Tapi buat bisnes tu kita kena tahu bezakan mana yang menghasilkan wang dan mana yang tidak menghasilkan wang. Jangan kita fokus kepada aktiviti yang tak menghasilkan wang saja. Tapi yang menghasilkan kita tak buat sungguh-sungguh. Okey. So sebenarnya kalau nak bagikan percentage saya boleh katakan yang tak menghasilkan wang ni you kena bagi energi 30%. Okey? Dan yang 70% kena pergi pada aktiviti yang menghasilkan wang. Okey, faham ini kalau you betul-betul nak berjaya lah. Okey? Kawan. InsyaAllah Okey, next. Okey, ini adalah kerja-kerja yang kita kena buat. Next lagi. Pertama sekali, bina kebolehan satu sama satu. Satu sama satu ni apa? One to one lah. Okey. Membuat penjualan runcit dan penajaan dan juga membimbing kumpulan. Okey. Jadi kalau untuk orang yang baru berjinak-jinak dalam bisnes ni, mungkin dia tak ada kumpulan lagi, mungkin dia belum boleh nak bimbing, betul tak? Dia mengharapkan apply dia bimbing. Okey, tapi lama kelamaan you akan sampai ke tahap itu. Okey, bila downline you dah ramai kan, ajak mereka hadir meeting dan sebagainya. Mungkin dulu you datang meeting dengan upline you kan, sampai satu masa you sendiri kena conduct meeting. Okey, so inilah benda dia kerja, tak ada benda lain. Ada semua memasak? Tak ada kan? Jadi kita kena buat aktiviti sell, sponsor and servicing. Itu je. Okay. Tapi itulah, kalau you nak buat dalam bisnes ini, tak macam bisnes party level yang lain. Kalau dulu saya masa join Syuanghu dulu, Lazor kan, Lazor Syuanghu kan belakang sama je. On juga kan. On. So masa saya buat Lazor dulu, saya dulu pernah join Lazor. Jeli Gamat dia betul. Jual spirulina juga. So produk-produk tu yang dia fokus, bisnes yang dia fokus hanya recruiting untuk sponsor saja. Dia tak ajar pun kita macam mana nak menjual. Betul? Tapi kita bersyukur, saya sangat bersyukur kat Syuanghu ni. Okey, kita ada upline yang boleh mengajar kita cara macam mana nak menjual. Kan? Cuba bayangkan kalau katalah you tak buat aktiviti menjual, rasa-rasanya income tu dapat daripada mana? Rasa-rasanya kena daripada pokok dan apa semua kan? Tak tahu kan? Kan? Kalau dekat party level lain, saya tak tahulah, mungkin saya pernah dengar je kan. Siap suruh beli penapis air sampai 2-3 biji, sampai bukan 5-6 biji, siapa buat loan. Sampai kena buat loan 20-30 ribu. Sampai sekarang masih bayar hutang buat government loan dan sebagainya. Kan? Nak cepat kaya kan? Tapi kita kat sini bukan macam tu budaya kita. Okey? Jadi sebenarnya kita kena bermula sebagai penjual. Barulah kita boleh ajar downline kita macam mana nak menjual. Kalau kita tak pandai menjual, saya boleh ajar tak downline menjual? Tak pun. Okey? Saya pun masih menjual. Sampai satu masa nak tak? Kalau katalah dulu kita cari customer kan, sekarang ni kalau yang baru macam saya sendiri, saya kena cari customer. Sekarang customer cari saya. Best tak? Best. Kita nak jadi siapa macam tu kan? Tapi dia ada proses. Okay? Proses membina kepercayaan orang. Itu yang panggil influenza tu. Okay? Kadang ada orang panggil saya doktor pun ada. Sama macam tu ada. Okay. Next. Okay, sebelum menjalankan perniagaan Syuanghu, kita kena ada persediaan. Jadi apakah sebenarnya persediaan tu? Okay.
Allah, assistant ni. Yang pertama kita kena ada ilmu. Jujur? Boleh tak kalau kita buat sesuatu kerja, boleh tak kita buat sesuatu kerja tanpa ilmu? Tak boleh kan? Even kalau kita nak buat rumah pun kena ada ilmu cara nak buat rumah. Betul tak? Nak makan pun ada ilmu. Semua benda bermula daripada ilmu. Lagi apa? Kita perlukan peralatan yang cukup. Belum habis cakap dia dah minda. Aduh, tak fokus. Asisten dia tak fokus Dia maafkan dia. Okay. Kita perlukan peralatan yang cukup. Ini salah satu peralatan saya. Nak mengajar orang ataupun nak rotan kedaulan kan. Kena ada peralatan. Okay. Lepas tu kena mahir membentangkan OPP chart. Siapa kat sini yang ada masalah macam mana nak bentangkan OPP chart? Masih ada. Kalau masih ada, maksudnya lambat lagi. Kena cepat-cepat mainkan. Okay, next. Jadi ilmu sebenarnya apa yang kita boleh dapat daripada Chuang Ho? Ni dia. Kita ada ilmu kesihatan, kita ada ilmu produk dan juga ilmu perniagaan. Rasa-rasanya kalau kita ada cukup ilmu ni, kena tembak pun rasa-rasa macam mana? Dah tengok Matrix? Boleh lah. Tengok sini. Kan? Sebab apa? Sebab kita di luar sana ramai orang yang membantah, akan memberi bantahan ataupun objection terhadap idea-idea ataupun info yang kita bagi. Contohnya macam maltodextrin. Ramai doktor-doktor kat luar sana kata maltodextrin adalah satu benda yang bahaya. Habis kalau you tak ada ilmu, macam mana you nak explain? Betul tak? Lagi apa? Orang cakap kolesterol tu bahaya. Kan? Lagi pula ramai pula doktor cakap kolesterol tu bahaya. Tapi sebenarnya kolesterol bukanlah satu benda yang bahaya. Ia jadi bahaya bila jadi banyak. Sebab badan kita masih perlukan kolesterol. Tapi kalau you tak ada ilmu ni, macam mana you nak terangkan kepada customer atau you punya downline? Betul tak? Dan you perlu kena tahu daripada mana reference dia. You kena tahu macam mana nak explain. Sebab tu dalam team saya bersyukur kerana mempunyai seorang profesor. Yang di depan sekali. Yang di depan sekali. Dia sangat hebat. Macam boleh lukis-lukis, ada gambar sel, ada apa. Apa yang dia present tu, protein lah apa lah. Penting aku. Bagus juga kan. Cuba lukis lagi kan. Saya sangat bersyukur kan. Jadi apa-apa lepas ni saya refer pada dia. Dia profesor kan. Jadi kita kena ada macam kita punya reference. Okay, macam kita nak bercakap tentang sesuatu yang melibatkan fakta, kita kena ada reference supaya kita cakap ni bukan kosong. Barulah orang nak percaya. Sebab tu kena ada ilmu ni. Okay. Dan kita dah diberikan ilmu ni, dah diberikan platform. Boleh tengok kat Google Drive, boleh tengok dekat Raja Lingzi, boleh tengok dekat YouTube. It's just that kita nak buat ke tak nak buat. Kan? Betul? Okay, next. Dan kita perlukan peralatan. Ni kita perlukan senarai prospek. Dah tak buat senarai prospek? Kena tahu senarai prospek tu apa. Kalau you tak boleh bayangkan, you tak boleh listkan prospek you, memang you takkan boleh bayangkan siapa yang you nak approach. Betul tak? Ada tak buku nota yang you tulis nama you punya prospek? Sampai dah. Ya, kita sampai dah. Saya dah boleh berhenti dah. Apa? Okey. Ada tak kita senarai prospek tu? At least 20 orang lah. Setiap dalam satu masa. Okey. Kalau list yang saya buat dulu, tulis nama, duduk dekat mana, umur berapa, kerja apa, lagi apa? Nombor telefon. Kan? Kalau lagi bagus, gaji. Kalau gaji lagi bagus. Kalau ada info gaji lagi bagus. Kan? Sebab kalau ada info gaji, senanglah kita nak prescribe produk. Kan? Ni gaji 2,000, nak prescribe gaji 10,000, apa produk 10,000 payah juga. Kan? Lagi apa? Lagi banyak bagi info lah. Okey.
So lepas tu nak tahu tak tindakan dia yang macam mana? Adakah kita dah contact? Adakah kita dah jumpa? Dia sebenarnya macam ni. Kalau you tak listkan you punya prospect, you punya customer tu maksudnya dia saya nak lah, maksudnya prospect you. You punya you list untuk siapa yang you nak approach. Selagi you tak listkan tu, selagi you tak nampak mana nak pergi. Betul tak? Kalau kita nak pergi mana-mana pun kita tengok Waze ataupun Google Map kan, baru kita nampak mana kita nak pergi kan. Sama juga dalam bisnes pun sama. Lagi apa? OPP slide, kena ada yang besar ataupun yang kecil, ataupun laptop whatsoever kan. Ni OPP slide ni, kalau yang tak tahu lagi. Lagi apa? Kena ada peralatan macam buku Ganoderma yang hijau tu. Ni ada juga yang beli dah bertahun-tahun tapi tak pernah baca pun. Problem juga. Kalau tak baca macam mana kita nak ni. Saya ada tukang baca. Ada tukang, dia bacakan, bang, dia baca ni bang. Saya bacakan jadi kita sebab tu nak buat bisnes ni kena berpasangan. Memang best buat bisnes ni kalau berpasangan. Betul. Macam isteri saya, dia lebih kepada technical. Okay, dia lebih kepada produk, lebih kepada macam nak prescribe apa semua. Kalau katalah ada customer ni, ada patient ni, dia sakit sekian, saya akan tanya dia, okey mama nak prescribe apa? Nanti dia pergi okey pergi makan ni. Sedang ke? Mampu tak mampu kemudian bagi dulu. Kami punya style macam tu. Kami tak tengok kemampuan. Keperluan. Kesian. Kita tengok pada keperluan. Saya lagi kesian kalau kita bagi orang cakap bagi penyelesaian tak kena kepada masalah dia. Saya lagi kesian. Sebab apa you tak cakap benda yang betul? Kalau saya sebagai customer, walaupun saya ni saya tak mampu kan, saya tengok ini okey, kalau saya rasa benda ni boleh selesaikan masalah saya akan cuba cari duit dan saya akan beli. Tapi kalau you cakap benda yang bawah daripada keperluan dia, okey, apa yang berlaku ialah bukan minta dia lagi bawah. Okey, dia makan produk dia, masalah dia tak selesai. Bila masalah dia tak selesai, dia akan salahkan you. Sebab you tak cakap benda yang betul. Betul tak? Pasal isu kemampuan ataupun tak mampu, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Kita jangan minta dia doa kepada Allah supaya Allah memberikan kemampuan kepada dia. Itu cara yang betul. Okey, tapi sebabkan kerana kita nakkan sale, kita nak sale tu berlaku. Kadang-kadang sakit kanser pun kita bagi kopi CEO, agak-agak sesuai tak? Tak sesuai. Sebab tu kena baca buku ni. Buku ni kena baca. Kenapa tak sesuai? Nanti kalau kata customer tanya, kenapa tak sesuai dengan kopi CEO untuk sakit kanser? You explain kat sini. Okey, ni macam kopi CEO tak boleh. Mana ada cerita tentang kopi CEO kat sini? Tak ada, saya gurau. Kan? You kena cakap dia punya dos dia kena betul apa sekian. Kalau dia cakap berdasarkan maklumat ataupun info yang betul, rasa dia percaya tak? Takkan percaya. Malah ni. Lagi produk-produk, dia kena ada produk. Okey? Janganlah pula you buat phone meeting tapi produk tak sedia. Masalah ni. Kan? Masalah sebab apa? Sebab yang nak jual tu ialah pada you punya customer. Okey? Dan sebaik-baiknya kena ada produk. Okey? Tapi mungkin untuk permulaan mungkin upline dia akan bantu dululah. Tapi bila orang cakap bila dah lama-lama you kena ada sediakan produk semua. Okey? Nota-nota dan sebagainya. Okey? So persediaan jadi lagi apa? Ni pembentangan OPP. Siapa ada masalah lagi tentang benda ni? Okey, kontak upline masing-masing. Okey, seperti saya dan tim saya akan paksa untuk present. No excuse. Kalau betul-betul nak jadi diamond dalam masa 5 tahun akan datang, you have to present in front of us. You tak ada pilihan. Nak jadi dari mana? Nak. Kan? Nak jadi diamond kena present.
Dan sekarang ni kena boleh present. Tapi kalau nak jadi seorang yang boleh present, you kena paksa diri supaya you duduk kat depan ni dan present. Tak ada excuse. Itulah yang ada tak you nampak? Ada tak you nampak yang present kat depan ni tak jadi gold diamond? Dia mesti jadi gold diamond. Hafal kalau tak faham. Okey? Saya insya-Allah lagi 2 bulan lagi diamond. Okey. Dah jawab dah. So you kena rasa layak untuk jadi diamond tu. Layak tu kena ada. Kalau ke depan ni maksudnya you dah feel as if you are a diamond tau. Bila you dah rasa diri macam diamond tau, macam duhun. Nampak roh kaedah. Oh, baru betul boleh bercakap macam kaedah. Lain. Okey? Jadi bila you dah selalu bercakap kat depan kan, lama-lama Allah akan mahirkan. Kita minta tolong, serahkan kepada Allah untuk membantu kita. Betul tak? Kita just cakap je. Okay, kita buat apa yang terbaik, apa yang kita rasa itu adalah yang terbaik yang kita boleh bantu. Okey? Lagi apa? Ni tentang OPP. Lepas tu kena cakap pembentangan OPP slide. Setiap slide ada 10 slide ni. Ada cerita tentang bisnes, ada cerita tentang kesihatan, ada cerita tentang produk. Ni kalau ada OPP slide ni, maksudnya you boleh present kat mana-mana lah. You tak perlukan laptop ke apa ke, boleh bercakap tentang benda ni. Okay, next. Jadi ada topik penting pasal kesihatan, lagi apa? Kuasai semua OPP slide. Dan lepas tu mengendalikan bantahan dan pertanyaan. Ini sebenarnya kalau ada nombor 3 ni sebenarnya baru ia betul-betul berperang. Terus semalam kita nak buat, tapi tak sempat tengok Syam punya. Kena tengok rakaman. Ya, kita tengok rakaman. Semalam Ustaz Syam dia dah present kan? Saya mengensi dia tapi apa pun buatlah. Tapi kalau you tak cari customer, tak buat appointment, tak buat meeting dengan prospek ke, kan? Kalau tak selalu mahirkan benda ni, okey, you takkan boleh jawab bantahan tu dengan baik. Tapi bila kalau dah selalu, you dah tahu dah apa soalan yang akan keluar. Macam ni je. Oh ini kacang. Kan? Boleh je jawab. InsyaAllah boleh jawab. Okey? Tapi kena mahirkan diri lah. Kena selalu jumpa customer dan sebagainya. Okay, Nana. Okay, next. Okay, tengok macam mana saya buat PP slide ni. Ni tahun pertama selepas saya decide untuk buat Chuangho secara full time. Okay, tengok. Mana sound? Okay, sound. Dia datang 13 cm. Dia dapat dia datang 13 cm. Sorry, kami gambar belum pro. Kenapa kalau kita suka filter berapa kerja apa yang berlaku? Jika menghasilkan air yang kotor tu, safety tu. Kalau kita tak ubah, kalau kita tak tolong dia stop. Boleh tukar airnya. Tukar. So apa yang boleh buat tolong bantu dia stop. Kita maksud bersihkan itu penapis tu supaya dia boleh menghasilkan darah yang kuat tu. Boleh bersihat. Kan? Jadi kalau nak sihatkan hati, yang penting kayu sama. Kayu nikmat tu. Dah jangan ni sebab kerana itu dah nama. Okey. Kembali. Kalau you tak biasakan buat presentation kat depan, you tak boleh jadi firm. You bercakap tu orang boleh detect tau. You ni tak firm. Bila tak firm, orang tak trust. Bila tak trust, dia nak beli produk. Tak beli produk. It's a process. Maksudnya kalau nak jadi firm, kena buat banyak kali, atau tak? First kali, you perhatikan cara apply you buat. Kan? Beli kayu. Beli buku. Tengoklah beg. Tengoklah beg kayu ni tu. Kan, ke mana keluar gila ke bawah buku tu. Kan? Apa peralatan yang dia beli? Apa produk yang dia bawa? Kan?
Kalau kata nak susah nak bawa produk yang berisi tu, ambillah kotak kosong. Kan? Boleh bawa ke mana-mana supaya boleh bawa jadikan sampel. Lagi apa? Ni. Slide contoh. Ni. Benda-benda macam ni. Ni semua membantu ni. Pasal presentation. Ni dah ada kan? Saya buat macam ni. Lagi apa? Ini usus dengan hati. Sangat-sangat membantu menerang. Sangat-sangat membantu. Lepas tu yang ini 7 stages of disease. Ni lagi Harris Law of Cure. Lepas tu Chinese body clock. Semua ni sangat membantu. Yang belakang tu tengok yang last tu. Ni belakang ni. Tu radiologi orang sangat membantu. Okey. Sebab tu peralatan ni sangat membantu. Sebab apa? Ada orang ni jenis visual dan ada orang jenis Kena tengok kinestetik. Okey. Visual ni maksudnya dia nak kena tengok data, dia tengok diagram, especially orang-orang yang macam macam mana yang ada masalah apa tu, yang detail tu kan, especially orang yang detail tu. Ada 4 jenis manusia. Karakter-karakter tu kan. Orang yang suka tengok data, yang perlu tengok data. Okey, kalau dia beli handphone tu kan, dia nak tahu spek dulu. Dan ada orang yang jenis kinestetik. Dia tak nak kisahlah pasal apa? Pasal spek, dia tak kisah pun. Dia nak tahu, dia nak pegang. Dia suka, dia beli. Ada orang macam tu. So sebab tu you kena ada all the tools untuk buat apa? Pembentangan OPP tu tadi. Dan bila you dah tengok upline ni buat, okey, sebenarnya upline ni dia punya style dia sama je. Betul tak? Kalau Kak Yuli ada style dia, betul tak? Dia tahulah apa dia nak cakap. Ni tulis point-point dia. Kalau saya ada point saya, betul tak? Sebenarnya benda yang berulang je saya cakap. Dan point-point itu you kena gunakan untuk you sendiri buat presentation, betul tak? Dia sebenarnya belajar. Ataupun you maybe boleh improvise, tambah baik. Mungkin profesor mungkin ada dia lain, mungkin boleh improvise dengan cara yang lebih baik, kan? You kena cari cara you sendiri, betul tak? Mungkin kita tengok upline tu, Kita kat Uni. mungkin kita tengok upline kita macam tak berkenan sikit. Ada cara yang mungkin kita tak berkenan, kita boleh tambah baik. Okey? Tak semestinya kita kena jadi seperti upline kita. Kita boleh tambah baik. Okey? Lagi apa? Barulah kita boleh belajar untuk buat tanpa kehadiran upline. Lama-lama upline boleh lepaskan, boleh fly. Sampai bila kita nak berharap kepada upline kita untuk buat presentation? Sampai bila? Sampai bila kan? Sampai bila kita nak harapkan upline kita buat presentation begitu? Sampai bila? Takkan percaya kalau kita harap nak kena sendiri. Okey? Sebab macam saya sendiri, tak adalah. Tak boleh cerita. Apa dia tak tahu. Dia lagi tak tahu apa. Tapi dah lah saya tahu dah. Okey dah. Okey, so untuk orang yang baru pertama kali, okey, yang mungkin ada isu tentang macam mana nak mendekati prospek. Okey, dia kata saya ada masalah. Macam mana nak approach prospek lagi pula tak kenal pula. Ni ada masalah tu tak? Jadi saya bagi sedikit tips. Suka tak? Suka. Okey. Tips yang pertama, kena senyum. Itu gambar tak sama. Ini orang dia tak suka. Kalau you buat tak senyum, dia tak sukalah. Ni stranger kan. Kalau kita tak nak kan, talk to my hand. Kita kena senyum. Pertama sekali memang kena senyum. Melainkan kalau orang tu orang Rusia. Sebab orang Rusia tak suka senyum. Dia menganggap senyum itu adalah satu kesalahan. So jangan senyum dengan orang Rusia. Tapi orang lain boleh. Okay, tapi kita kena senyum. Sebab apa? Dari segi saintifiknya pun, senyum ini boleh menghasilkan hormon apa? Hormon serotonin dia, apa lebih kurang macam tu kan? Hormon apa? Hormon gembira. Jadi bila kita senyum, secara automatiknya biasanya orang yang kita senyum pun akan senyum balik dengan kita, betul tak? Okey, yang kedua, talk about weather or time. Cakap tentang cuaca ataupun masa.
Itu adalah topik general yang sangat general kan. Sangat mudah kan, betul tak? Contohnya macam cuaca. Kita cakap pasal cuaca kan. Okay? Kan? Sekarang ni musim hujan kan. Kan? Senang tak? Masih hujan je. Kan? Betul lah. Tiba-tiba dia belah-belah lah. Betul lah. Kan? Saya apa peti, apa banjir ada kan? Dia benda lagi cerita lagi hebat. Lagi-lagi orang Kedah. Kan? Dia cerita lagi hebat. Ataupun cakap tentang masa. Kan? Masa cakap macam mana? Macam mana nak cakap? Sedar-sedar dah bulan 10 kan? Cepat betul masa bulan 2 betul lah. Kan dia pula tambah betul. Saya dia baru semalam bulan 1. Sekarang dah bulan 10. Kan? Itu contoh cara kita kena ada topik yang boleh kita bincangkan. Ada topik yang kita tak boleh bincang. Contohnya apa? Politik. Gaduh kan. Kan bergaduh pula kat situ. Kan cakap apa? Saya kan pilihan kat berperang. Berperang. Ada benda yang tak boleh bincang. Contoh politik, contoh cerita bangsa, cerita pasal agama. 3 benda you kena elak. Okay? Mereka kalau katalah you tahulah dia punya inclination tu dekat mana. Contoh kalau dia orang PAS, maybe you boleh jadi orang PAS. Walaupun you bukan orang PAS. Tapi sebab nak close sale, dia jadi PAS. Bukan jadi sesumpah, bukan. It's just that you nak dapatkan close persamaan tu, ada chemistry. Sebab you dengan dia ada satu tembok. You nak kena runtuhkan tu. Jadi you kena runtuhkan ego ni kan. Daripada penyokong PH tu jadi PAS. Macam tu contoh. Okay, next. Tak, ini Syangho. Ini Syangho. Okay. Ni warna on. Okay. Okay, next. Kenalkan diri. Lepas tu bila dah cakap pasal tu, okay, baru kenalkan diri. Kan? Hai, saya Nizam. Macam tu kan. Susah ke? Tak susah kan? Senang. Next. Lepas tu tanya dia tentang mereka, bukan bercakap tentang diri anda. Okay. Contohnya, tuan dari mana? Okay. Atau tajam ke datang ke sini? Kan? Senang kan? Tanya tentang dia. Jangan cakap pasal diri you. Okay. Benda macam ni biasanya saya akan cari buying signal. Tahu buying signal? Okay. Buying signal maksudnya kita punya wall tu dah mula runtuh. Antara dia dengan customer kita tu, antara kita dengan customer kita tu, kita rasa dia punya wall tu dah mula runtuh. Tahu tak bila? Bila dia mula bertanya. Yes, bila dia mula bertanya. Senang. Kalau kita tanya dia, dia jawab, and dia tanya kita balik, maksudnya dia dah mula selesa. Macam baru dah. Kita tanya dia tanya kita balik. Macam-macam cerita. Okay? Mari macam cepat selesa dengan siapa saja. Kan? Dia terlalu selesa tu. Saya boleh kata Abang Harun ni memang king of repo. Tapi terus. Okay. Tapi tak close. Kena pas kat kaedah tu. Bab close sesudah kaedah. Okay, next. Yang kelima, find me too. Okay, contohnya, saya pun duduk di USJ juga. Contohnya macam you tanya dia, tuan dari mana? Saya dari USJ. Tuan tinggal kat sana ke? Ya, saya tinggal kat sana. Saya pun dari sana. Cari persamaan. Find me too. Saya pun PAS juga. Cakap apa? Dia kata saya Yes. aku je lah. Tuan penyokong apa? Saya penyokong PAS. Saya pun PAS juga. Kan? Senang kan? Jadi find me too. Apa-apa saja persoalan yang ada persamaan yang kita cari find me too. Okay, next. Berikan pujian yang jujur. Compliment them. Okay, maksudnya puji. Puji tu maksudnya dalam keadaan tu. Okay, bukan puji benda yang belum berlaku ataupun dah berlaku. Puji tentang keadaan di time tu. Kalau contoh macam, ibu nampak glowing ni. Tak tahulah mana yang glowing, tapi saya nampak dia glowing. Mungkin ambil air sembahyang tadi kan, lepas solat kan.
Kan glowing. Kan? Beri pujian tapi kena jujur. Janganlah saja-saja macam dia ada apa-apa ni nak copy CEO ke. Kita tak tahu. Okay, next. Ask for their opinion. Contohnya saya, tuan rasa saya buat macam ni sesuai tak? Okay, jangan sekali-kali kita dictate kita punya customer dengan apa yang kita faham. Okay, kalau macam contoh, especially macam saya lah, kalau saya buat presentation, okay, tuan setuju tak? Saya maksudnya kita tanya dia punya pendapat macam mana. Tapi kalau biasa dah terangguk-angguk tu biasanya setuju lah tu. Kadang-kadang kita tak tanya pendapat apa, dia dah terangguk-angguk. Okay? Okey ke okey? Okey ke okey? Tak ada, tak kan? Okey ke tak? Tak ada, tak. Okey ke okey? Okey mah okey lah. Okay? So dapat tips yang okey tak? Tak. Okey tak? Okey ke okey? Tak okey. Okay, next. Dah next dah ke? Dia mendekati dah. Be present. Okay, nombor 8. Okey lah. Be present, make eye contact. Okay, faham tak ni? Faham ke faham? Faham. Be present tu maksudnya you mesti berada dekat situ. Bukannya fikiran you melayang. Fokus dan make eye contact. You suka tak bercakap dengan orang yang sibuk main phone? Ataupun dia tengok tempat lain? Tak suka kan? You pun kena buat benda yang sama. Okay, next. So ilmu campur tambah digabungkan dengan peralatan dan pembentangan OPP, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan kemahiran ataupun skill, okay? Ataupun teknik. Dan ini hanya 10% saja yang memberi sebagai faktor kepada kejayaan kita dalam bidang dalam perniagaan showroom. 10%. So kalau you rely on this only, maksudnya lambat lagi. Okay, tapi next, tapi kalau attitude yang betul dan disertakan dengan tindakan, baru ia boleh menghasilkan wang. So you pilih yang mana? Kalau tak ada tindakan, kalau katalah you banyak carrier macam mana sekalipun, tapi tindakan tak buat appointment, rasa boleh dapat duit tak? Tak boleh, sama je. Contoh macam, kami sampai tak larat lah, macam minggu lepas setiap hari ada appointment kat sini. Hari-hari. Macam mana nak dapat hari-hari tu? Ada cara dia. Kalau orang lain, dia nak pergi tangkap. Saya bagi tahu kat saya punya downline. Kalau you nak tangkap rama-rama, okay, nak cari rama-rama, you boleh pergi taman ke taman, betul tak? Cari taman ni, tangkap rama-rama ni, taman ni, dengan rama-rama ni. Kan susah, betul tak? Kenapa you tak buat taman sendiri? Supaya rama-rama datang ke taman you. Ni nak cara senang ke cara mudah? Cara senang ke cara mudah? Cara senang ke cara susah? Mesti nak cara senang. Itu yang saya minggu lepas, tiap-tiap hari ada appointment. Aduh, tak larat. Sama tak larat? Pasal tolak. Sebab tu jadi diamond. Jangan sampai tak larat. Jadi diamond. Nak macam tu tak? Ni nak tanya saya punya nak macam tu? You punya apply macam tu, you kena jadi macam tu. Okay, buat sampai tak larat lah. Okay, kalau masih larat lagi, tu masih belum cukup buat lah. Larat tu maksudnya penuh lah. Penuh, yes. Jadi ini 90% tau. Saya tak pernah jumpa lagi orang buat showroom ni relax-relax kat rumah, ada income 10,000, 20,000, tak ada. Dia mesti keluar, dia cari appointment. Okay, buat home meeting, buat home party ke dan sebagainya. Okay, next. So 3 kaedah utama macam mana nak menjaga pendapatan. Jadi kita kena tahu kalau nak buat bisnes, kena tahu dia punya lubuk duit dekat mana. Dekat showroom ni kita kena tahu matlamat asas 3,200 mata. Lagi apa? Yang kedua, kita boleh buat plan kopi CEO. Dan juga yang ketiga, boleh buat plan Green Z. Jadi kalau kat sini, next. So you boleh fokus salah satu atau jalankan ketiga-tiga aktiviti ni serentak. Okay. Dan kalau yang ini, plan Green Z ni saya dah cerita banyak kali lah pasal topik. Topik ni kita bertopik lain lah. Saya ada satu topik yang lain, yang besar.
yang memerlukan saya bercakap lebih kurang 2 jam dulu. Silakan, silakan. Tak boleh, tak cukup masa. Okey. Jadi kalau nak ni biasa kalau dekat Syuamau ni ialah kita kena mahirkan tentang matlamat asas 3200 mata. Okey. Kita tahu tak pasal matlamat asas 3200 mata? Kan pernah saya nak explain juga. Harun macam serius sangat. Saya cerita pun risau kan. Okey, next. Jadi kalau plan kopi CEO ni ada 2 lah. Jangan plan busy ni. Ni contohnya yang dapat 12,000 dalam masa setahun, 12,000, ataupun dalam masa 4 bulan dia ada 99,000. Mana satu ni nak? Kalau yang masih pilih kopi CEO tu mungkin ada problem short sikit kat kotak tu. Sebab tu lagi sikit, ni lagi banyak kan. 96,000. Sebenarnya boleh achieve tak? Boleh achieve. Tapi nak betul-betul buat tu, nak create, nak jadi macam kita nak faham orang lain macam kita faham. Tu mungkin satu cabaran. Sebab tu kita sendiri kena betul-betul faham. Dan effort juga mesti macam orang macam CEO lah. Kalau gaji 96,000 ni memang gaji CEO lah kan. Cerita dia sangat sibuk kan. Ada tak CEO kerja relax? Dah. Okey, lagi yang seterusnya. Ini prinsip asas 3200 mata. Kenapa 3200 mata? Kena tahu juga. Sebab untuk you capai 13,000 ni, you kena completekan 3200 mata. You dulu kena jadi 3200 mata. Baru you boleh ajar downline you untuk dapat 3200 mata. Barulah bila ada 5 kumpulan yang menghasilkan 3200 mata, secara tak langsung kumpulannya boleh jadi 13,000, betul? Kurang lagi 200 kan? Tambah 200 sorry ya. Okey? Macam tu 6,000. 6,000 kan? Kalau ada 5. 5 lah, 4 lah. 4 contoh 4 kan? So next, yang ini you kena fahamikan lah diri tentang marketing plan. Tak ada pilihan. Kena hafal, okey? Ini jadi aktiviti yang perlu jalankan dalam proses mengembangkan network. Okey? You kena mendekati prospek, okay? Ataupun you buat plan kopi ke, ataupun you buat plan green tea ke, tapi dengan cara buat one to one meeting ke, kan? Atau buat home party ke, kan? Jadi kalau nak tahu nak explain tentang matlamat asas 3200 mata, okey, kena ada 15 ke 20 orang dalam kumpulan ataupun grup you. Okey, tapi ada yang cakap Cik Is saya punya kumpulan ada 100 orang, tapi kenapa tak dapat 3,200? Cik kata dia dapat 15 orang dah dapat. Tengok macam mana, berapa yang you you cadangkan kepada you punya customer. Betul tak? Dia punya sebenarnya volume punya game. Okay? Kalau maksudnya kalau dia beli banyak, maybe orang tu tak perlu ramai. Kalau orang tu ramai, maksudnya dia perlu beli sikit, dah boleh jadi 3,200 mata. Kan? So you nak pilih yang mana satu? You nak pilih orang beli banyak ke atau yang beli sikit? Kalau beli banyak sikit, maksudnya you kena ada lagi ramai orang. Jadi kalau untuk orang tu beli banyak, apa yang kurang? Mungkin dia tak cukup ilmu, mungkin kita cukup info yang kita sampaikan pada dia. Betul tak? Macam mana nak cukup info kalau dalam grup tu you cerita pasal kopi je. Problem juga. Sedangkan Syuamau ni bukan jual kopi. Syuamau ni dia punya main ialah Lingzi. Kita nak jual Lingzi, bukan nak jual kopi. Okay? So kena pastikan yang ini. Okay? Minimum 15 ke 20 orang. Kalau point dia mesti lebih daripada 3,200. Maksudnya kalau katalah dalam kumpulannya 20 orang tak cukup 3,200, then there is something problem inside you punya team. Maybe ilmu tak bagi cukup, okay? Tak cukup susu lah. Orang cakap kan, anak kalau tak bagi cukup susu, asasnya boleh membesarkan sihat ke? Kan? Kamu perut kan? Maksudnya kena bagi lagi info. Kalau tak cukup info, maybe kita kena jumpa. Kalau tak cukup jumpa, tak kisahlah whatsoever, maybe kena zoom ke ataupun jumpa face to face ke. Kena cari jalan. Okay? Lepas tu leader mesti 3-5 orang. Ini seimbang apa semua, baru diri sendiri pun kena 3,200. Kalau dalam kita boleh hasilkan 3,200, kita pun kena buat 3,200
sampai bila-bila. Sampai lagu diamond pun masih 3,200. Itu maksud dia. Okay. Lepas tu IT menjual lah. Jadi kalau matlamat asas 3,200 mata tu, kan, sama ada you buat satu sama satu. Satu sama satu ni tahu tak? One to one lah. Okay. Ataupun you buat home meeting kat rumah ke. Dan yang ini kalau kita ada downline lah. Kalau kita orang tu dia nak buat bisnes, kita memang wajib bawa dia ke showroom. Sebab tu kalau saya buat appointment, saya mesti buat appointment dekat showroom. Yang pertama sebab dia percuma. Sebab kalau saya jumpa dia dekat restoran, saya kena belanja. Betul tak? Ni macam juran ni mesti tahu. Kena belanja. Dia nak belanja ke dia nak bagi aku tak percuma? Mesti dah percuma. Itu bising. Belanja kopi je. Belanja kopi. Lepas tu dah ada siap meeting room lagi. You tak nak guna ke? Kau tak nak guna biar saya book sampai akhir tahun ni. Biar saya seorang ni makan. Mari. So building ni kita punya. Ni lah office kita. Okay. Ni building kita punya. Okay. Sampai yang 1,000 atas pun boleh guna. Kalau you ada 1,000. Penuhkan 30, pergi 100, pergi yang 1,000. Yes. Okay. So kalau kata nak buat bisnes, memang kena datang bawa dia ke showroom. Sebab apa? Sebab kita nak tengok, nak kasih dia tunjuk showroom tu bisnes yang macam mana. Berapa juta-juta, bisa juta-juta ke, ataupun bisnes macam bawa pokok ceri ke, macam mana kan. Sebab biasanya orang bisnes multi level, biasanya orang ada skeptical. Betul tak? Dia ada skeptical. Dia tahu, dia cakap bisnes multi level mesti menipu. Itu yang pertama. Yang kedua lagi apa? Cakap ni bisnes tepi, orang cakap kedai apa? Kedai kopi, bisnes kedai kopi apa semua kan. Bila dia sampai sini, confirm dia impress. Kalau kita cakap building ni pun kita yang beli, showroom beli, cash tau. Rasa dia tak impress ke? Mesti impress. Okay? Tolong assistant. Jangan lama sangat. Lagi tekan. Okay, kalau one to one macam ni lah. Kita jumpa one to one. Okay. So kenapa? Antara sebab kenapa 3,200 mata tidak berjaya adalah salah satu dia ialah kerana kita tak boleh menguasai cara one to one tu dengan baik. Maybe ada banyak faktor lah. Satu dia sebab kita tak kuasai dengan baik. Kita tak boleh buat appointment one to one, itu satu. Lepas tu kita tak boleh present dengan baik. Betul tak? Kita tak tahu keperluan dia. Itu banyak faktor lah sebenarnya. Tapi inilah maksudnya one to one tu you tak boleh kuasai dengan baik. Mungkin you tak cukup eye contact ke, kita tak tahu kan. Ataupun tak cukup lagi knowledge dia. Knowledge mungkin tak cukup. Mungkin dia rasa you lemah ataupun tak berkemampuan ke whatsoever kan. Kita tak tahu. Okay. Ya Allah, sister ni ibu. Okay. Lajunya. Jadi sebenarnya kalau nak menguasai one to one ni, pertama sekali yang kita kena tahu ialah kita kena tahu dan kita kena faham keperluan prospek. Contoh you nak beli kereta Proton. Tak kisahlah kereta Vios ke apa whatsoever. Vios tu. Katalah nak beli Vios. Kan? Tapi yang you cadangkan kepada dia ialah Ferrari. Rasa-rasa dia nak beli tak? Dia takkan belinya. Sebab kemampuannya hanya Vios. Yang you cadangkan Ferrari itu kenapa? Kan? Ataupun dia nak beli Ferrari tapi you cadangkan dia Vios, pun problem juga. Sebab dia nak laju, you bagi yang slow. Itu yang saya cakap tu. Bila you bukan underestimate, downgrade. Mungkin you downgrade you punya customer macam mana. Sebab you fikir yang ini problem dia, bagi macam ni, bagi kopi CEO pun cukup lah. Kan? Dia katalah migraine apa ke whatsoever. Kita tak tahu migraine mungkin ada masalah lain-lain. Mungkin dia sembelit teruk ke. Kan? Tapi disebabkan kita downgrade ataupun kita assume kita punya customer macam tu, and then kita tense ataupun cenderung untuk mencadangkan produk yang tak sesuai kepada dia.
Itulah masalahnya, sebab kita tak buat homework dengan betul. Itu keperluannya. Sebab apa kita kena fahami keperluan prospek. Sebab tu kalau macam saya, orang tu dah ada masalah kan, contoh macam dia ada eczema ke, dia ada kanser ke, memang saya akan datang, saya akan cakap kepada dia, datang jumpa saya. Saya buat consultation secara percuma. Mula dia tanya, oh ni kena bayar ke? Oh takut sangat kena bayar. Saya cakap, percuma, apa masalahnya percuma? Kan? Datanglah, nak belajar tak? Kan? Dia datang, mesti dia datang. Tapi kalau dia tak nak, apa yang kita boleh buat? Takkan kita nak paksa tiba-tiba cakap belilah kopi CEO. Tak ada. Tak boleh. Okey? Jadi sebenarnya kita sebelum nak fahami prospek ni, okey, kita kena fahami topik yang kita nak kongsikan kepada dia. Contoh kita dah tahu masalah dia eczema, kita kena tahulah topik-topik, contoh tentang usus ke, tentang hati ke. Okey? Topik inflammation. Lepas tu fahami keperluan prospek. Jadi kita kena tahu apa dia produk-produk yang mungkin kita boleh cadangkan. Okey? Lepas tu tentang kesihatan, tentang peluang perniagaan ke. Okey, orang tu nak tahu tentang perniagaan. Kan? Tapi kalau you tak pandai bercakap tentang perniagaan, topik perniagaan ni topik another level tau. Kesihatan ni another one. Okay, kalau orang tu kadang-kadang datang kita cerita pasal kesihatan, awak nak tahu belajar tentang bisnes kan. Topik bisnes ni ada topik juga. Dan you kena tahu macam mana nak terangkan atau nak sampaikan kepada you punya prospek. Okay? Dan teknik mendekati prospek dengan cara yang betul. Tadi dah cerita dah tentang 8 teknik tadi kan. Saya dah bagi tips kan. Macam mana nak bercakap dengan orang kan. Cakap tentang cuaca dan masa. Kan. Jangan cakap pasal PAS. Okay, nanti marah hati. Okay, next. Okay, caranya tuan-tuan atau home meeting. Okay, aktiviti penjualan dan perniagaan. Jadi boleh buat secara real, macam real lah dia punya meeting kan. Bersemuka. Saya memang lebih suka bersemuka sebenarnya. Sebab kita kalau dalam Zoom meeting tu kita tak boleh nampak sangat keadaan dia macam mana. Kalau keadaan kesihatan, cerita pasal kesihatan memang tak boleh nampak. Kan? Okay, lagi ni contoh dia. Ni Mak Tocang mana ni? Orang Thailand. Ni contoh macam kita buat individual punya meeting. Lagi, next. Ni macam contoh saya punya downline. Dia buat home meeting. Okay. Okay, ni contoh macam home meeting. Macam saya punya downline dah boleh buat presentation sendiri. Kan? Happy tak kalau tengok downline boleh buat presentation sendiri? Kuih ni kita orang dah makan. Dia suruh buat kuih tadi, tapi siapa Irna? Irna demam. Dia demam. Ya. Irna ni cerita dia baru setahun, dia tak sampai setahun pun dah jadi senior vice manager. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Dia bermula dengan dia ada masalah kesihatan. Anak dia ada masalah autism. Okey? Masa saya mula terangkan kepada dia waktu PKP, dia tak nak. Ni cerita lah, cerita ni saya suka cerita sikit kan. Cerita dia bermula dengan anak dia yang ada masalah autism. Okey? Mula saya terangkan pasal apa? Masalah ni saya kata anak Irna ni dia ada masalah, dia tak boleh tidur malam. Dan benda ni berlarutan selama 4 tahun. Cuba bayangkan kalau you ada anak kecil tak boleh tidur malam selama 4 tahun. Saya rasa you tak migraine ni. Tak boleh tidur dah malam. Dia berlari sana, berlari sini. Lepas tu jenis hyperaktif yang sangat susah nak dijaga, nak dikawal apa semua kan. So maksudnya kalau anak macam tu, mak bapak pun malam pun tak boleh tidur, betul tak? Jadi dia approach saya kata, okay, anak Irna ni boleh settle, saya kata. Lepas tu dia PM saya kat tepi, dia cakap dia tanya lah sikit-sikit tentang apa semua. Lepas tu dia cakap, tanya pasal produk. Kata okay, nak terang apa, saya cakap kena bagi Lingzi. So dia cepat-cepat nak tanya, okay Lingzi berapa Cik Is? 580. Okay lah, tak apa, bye. Tengok dia bye-bye kan saya. Lepas tu dia datang balik. Setahun kemudian dia datang balik. Saya dah visualize sebenarnya dia akan datang balik. Betul, dia datang balik. Dia PM saya balik. Kata, Cik Is, saya rasa saya nak cubalah Lingzi. Lingzi. Lepas tu saya kata, okay,
kena datang kosap dulu sekarang. Bukan tiba-tiba terus nak bagi produk, tak boleh. Datang kosap. Tapi masa tu sebab PKP kan, buat kosap dekat apa? Zoom. Dengan Zoom. Oh tak, bukan sebab dia tak boleh jumpa berdepan. Oh, dia tak boleh jumpa depan. Sebab dia kata Pina tu nak ni susah sikit. Pina susah sikit nak dijaga kan, nak dikawal. Saya berlari-lari Dia kena kat rumah. tapi selepas beberapa bulan, okey, dia makan Linzy, dia tak sedar pun anak dia malam automatically mengantuk dan tidur. Start bulan 8 tu rasanya. Start bulan 8 Dia tidur. And then dia buat betul-betul. Dia kata dia cakap kat saya, dia cakap kat Yuli dia cakap kat Kak Yuli yang dia nak buat bisnes Syuanghu. Dia datang menyerah diri. Selepas anak dia sebab dia nampak anak dia perubahan. Keperluan dia nak makan. Makan produk dengan Dia cukup. kena makan YKC tu. Tak, YK2. Tak. Kalau betul-betul Akan datang plan YKS dia dah start bagi sekali. Rasanya sebotol dia dah beli. Dan memang nak makan YKC pun. Jadi atas keperluan itu dia rasa kenapa dia kena buat juga Syuanghu. Kan? Kalau tak macam mana nak makan Linzy. Tapi saya monitor lah dia punya perkembangannya. Kita orang tengok dia punya, kita buat network analisis apa semua. Saya cakap, Irna start daripada dia 800, next month you kena 1,600. Dia buat 1,600. Lepas 1,600 saya cakap buat 3,200. Buat jadi 3,200. Lepas tu 5,200. Lepas tu 88. Lepas tu 13. Memang dia buat apa yang kami cakap. Kalau saya cakap, cuba cakap dalam Facebook, dia buat. Sebab tu dia jadi vice manager. Dia dengar cakap saya dan cakap dari dia. Aktiviti dia terus buat. Dan dia sentiasa merancang. Kita kena buat aktiviti tu. Kita tak rancangkan untuk dia. Dia rancang, dia bagi tahu kita support. Kita support je. Dia tanya kita apa nak buat kan. Saya kata okey, kalau you nak pergi, dia kata nak pergi Dubai. Kalau nak jadi Dubai kena dapat sekian kan. Kena jadi senior at least kan. Tinggal masa beberapa bulan. You kena buat. Dan bila saya cakap kena buat, dia buat. Nak buat apa? Appointment, jemput orang. Sentiasa menganjurkan aktiviti. Kalau tak jadi pun tak apalah. Setidak-tidaknya macam Kak Ina selalu cakap kan. Okey, apa aktivitinya? Maknanya kita kena ada aktiviti tu sendiri untuk dipropose kepada kita punya upline lah. Jadi upline support sajalah kita punya aktiviti tu. Macam itu cerita dia. Dia sebenarnya dia tak ada objection. Kalau you nak berjaya, you dengar dia cakap apa lain. Itu je. Tak susah pun kan Kak Ina. Saya dengan Kak Ina tak ada objection. Kalau Kak Ina kata Nizam bagi talk esok. Aduh. Kecuali pengsannya. Oh, dia dah bagi talk. Dia cakap kat depan. Yelah, tak buat apa-apa. Slide dia buat malam tadi tau. Sampai pukul 3 pagi saya buat. Kan? Okay. So, tadi cerita balik tentang fahami keperluan prospek. Jadi, you kena tahu prospek keperluan dia nak tahu pasal apa. Mungkin dia nak tahu pasal kesihatan. So, you kena tahu lah slide apa nak diguna. Kalau nak tahu cerita pasal bisnes, kena tahu apa benda yang nak dicerita. So, basically, bendanya sama je. Dan dia punya flow pun sama je. Kan? Kalau you buat nota betul-betul, itu yang perhatian. Lepas ni Cik Is akan cakap pasal ni. Betul? Betul. Kalau itu nota mesti sama je. Okay. So tapi nak kena selalu praktikan. Kalau nak praktikan dengan cara, kena selalu jumpa customer. Kena buat. Jumpa customer, present. Kalau tak pun, kalau rasa mula-mula macam gigil ke apa kan, panggil your husband ke, suami ke, isteri ke, bang, saya nak present tolong dengar okay, present kan, pun boleh. Okay, nanti husband tolong komen apa yang nak kena, apa yang nak kena perlu tambah baik, mungkin ada benda nak kena ubah dan sebagainya. Maknanya ilmu tu juga penting kena sampai bila kita awareness, kesedaran keperluan tu Kak Mawan. Maksudnya jangan terus propose produk je. Mereka nak ambil mesti dengan kefahaman dia. Okay. Kenapa jatuh sakit lah tapi dia tu kenapa jatuh sakit. Okay. Dan biasanya bila kalau saya jumpa orang tu sakit kan, orang sakit tu, bila saya present buat full presentation yang 2 jam tu,
Kenapa saya jatuh sakit? Kenapa dia jatuh sakit? Kenapa orang boleh jatuh sakit? Cerita pasal toksin, cerita pasal apa? Berak. Cerita pasal berak dan sebagainya, kan? Biasanya paling kurang dia beli produk 1,000. Biasa. Berbanding dengan orang yang saya tak buat consultation macam tu. You nak kerja senang ke kerja susah? You kena cepat-cepat buat presentation. Kena pandai cepat pandai. Okay Ridwan, lepas ni kena buat presentation Hari ni dia akan buat presentation. Okay, saya tak boleh lama ni kan? Lepas ni dia pula. Kan? Okay, next. So topik yang perlu ada, beri kefahaman produk, beri kefahaman tentang kesihatan, perniagaan, macam mana nak kendalikan bantahan. Okay, so you kena tahu benda-benda ni. And then ni peralatan yang kena ada. Okay, kalau tak ada kena cukupkan. Tak ada pilihan. Okay, tak nak buat slide dah ready. slide semua dah ada dah. Kan? You nak ambil slide saya, kau nak bubuh dalam muka you kat depan pun ikut je pun tak masalah. Kan? Just that you nak buat ke tak nak buat. Okay? Okay, saya rasa saya nak skip benda ni. Maybe next time. Dia ada soft skill ni, benda-benda soft skill ni. Okay, saya cerita sikit tentang soft skill ni. Ni dia. Okay. Apa itu soft skill? Pagi tadi saya cakap pasal soft skill kan. Saya explain balik. Okay. Dalam pekerjaan, okay, perkara yang selalu orang tengok apa? Hard skill. Kelulusan, betul? Dan lagi? Kemahiran, kalau ada. Kemahiran ni basically ataupun pengalaman lah. Sorry, tulisan saya agak buruk sikit macam doktor je. Kelulusan dan pengalaman. Biasanya orang tengok ni kan. Kalau dengan orang Cina, maybe dia nak kita pandai cakap Mandarin, betul? Tapi sebenarnya dalam alam pekerjaan, yang menentukan sama ada orang tu boleh berjaya ataupun tidak, bukan ini. Setuju? Bukan. Tapi ialah soft skill. Tahu tak apa tu soft skill? Kemahiran ni kemampuan dari dalam untuk mempengaruhi orang. Contohnya soft skill macam ni. Okay, you punya confidence, you punya empathy, you punya motivation, you punya rapport building, cara you communicate dengan orang, cara you bercakap, public speaking dan sebagainya. Kan? Kalau saya sebagai majikan, okay, kalau orang yang ada kelulusan yang sangat baik berbanding dengan seorang ni, dia pandai bercakap, hubungan dia baik dengan orang sangat baik, dia disukai ramai, kan? Selalu datang office on time, kerja pun siap awal. Dengan orang ni kelulusan dia tinggi, belajar kat Oxford tapi tak ada disiplin, rasa saya nak pilih yang mana? Saya akan pilih orang yang ni. Jadi itu sebagai seorang salesman juga, kalau you nak berjaya, kalau you nak betul-betul berjaya, nak jadi diamond ke gold diamond ke, you kena ada soft skill ni. Dan soft skill ni, kalau mengikut kajian, success ratio between technical and soft skill 11 ke 89%. Technical tahu tak technical? You maybe tahulah tentang produk secara detail. Okay? Dia cakap terpins boleh melembutkan ni dan sebagainya kan? Memang boleh, memang you expert. Okay? Tapi kalau you tak ada soft skill, okay, you punya success ratio tu sangat rendah. Kalau nak buat closing, mungkin kalau katalah daripada 100 orang tu hanya 10 orang je. Faham? Okay, jadi kalau Kaplan Business School mendapati pekerjaan yang memerlukan technical knowledge rank pada 24, daripada kedudukan 30 tu ada di dalam 24. Okay, dan soft skill di ranking yang nombor 1. Maksudnya orang yang ada soft skill ni, okay, sangat diperlukan, okay, dalam melibatkan kerja-kerja yang melibatkan bisnes dan juga sales. Okay. Kalau you perhatikan, ada orang yang sales yang technical knowledge yang sangat bagus, betul tak? Dia boleh bercerita tentang produk fiber, boleh cerita tentang pollen, boleh cerita tentang Ningxi, boleh cerita tentang Ningxi, dia punya cerita tu sangat detail, sampaikan dia punya, orang cakap boleh cerita pasal Ningxi target pun pakai semua, kan? Memang hebat. Okay, ada orang macam tu. Okay, technical knowledge dia sangat hebat, tapi sales dia biasa-biasa je.
Dan ada juga orang yang technical sale atau produk knowledge sangat biasa-biasa, tapi dia punya sale meletup-letup. Ada tak? Sebab dia ada soft skill. Dia bukan nasib-nasib tau. Dia bukan ke alah tu nasib je nak kata mungkin sebab dia handsome. Bukan. Dia ada soft skill. Okay? Dan leader yang memiliki etika, perilaku dan emotional intelligence yang baik antara faktor yang menyebabkan dia boleh closing dengan banyak. Kerana sebab apa? Kerana dia mempunyai soft skill. Okay? So tak nak lepas ni jangan terlalu fokus tentang benda-benda teknikal. You kena develop you punya soft skill. Okay? So ada banyak lah. So saya kata bendanya ialah macam contoh saya tekan contoh macam repo. Okay? Repo ni saya nak skillkan dulu. Nanti next time saya cerita. Okay? Lepas tu lagi setting expectation. Contoh-contoh soft skill Lepas tu empathy. Seorang ni kena ada empathy. Okay? Lagi apa? Anticipation. Okay? Anticipation contoh apa yang cari sebenarnya. Maksudnya you kena ada kepakaran untuk mencari keperluan prospek itu tadi. Lepas tu attraction, menjual diri. Ini selalu orang akan abaikan. Contohnya macam kita kena tampilkan diri sebagai seorang yang boleh dipercayai tau. Seorang yang boleh dipercayai. Jadi kita dah daripada mana? Daripada cara kita bercakap. Daripada mana? Dan cara kita berdandan kan? Melaram ke apa kan? Daripada kita menyampaikan pendapat, cara kita fikir, dan cara kita menulis status dekat Facebook. Ini kalau kita kena kat Facebook, hari-hari duk mengeluh je kan. Kalau apply, kalau download kita tengok, kita punya customer tengok, asal saya nak beli tak? Itu maksudnya kita nak jual produk. Yang pertama sekali ialah dengan menjual diri kita dulu. Orang dah suka kat kita, baru dia akan beli. Okey? Dengan cara kita berpakaian, terutamanya kan? Dengan pakaian yang lusuh. Dengan kalau kata tiba-tiba datang office apa, datang showroom dalam keadaan apa, bau dah macam apa, bau mungkin dah 2 hari tak mandi ke. Kalau buka jaket tu keluar bau ketiak. Rasa-rasa ada tak customer yang nak beli? So benda-benda tu sangat penting tau. Kadang-kadang ada orang ni, dia jumpa kita pun, dia bau kita macam tak sedap, dia tak nak jumpa dah. Kata awak beli. Kan tak penat kan? Penat tau. Penat datang jauh-jauh kan? Tiba-tiba dia tak selesa, dia suruh awak beli. And then pakai macam tu dengan lusuh. You nak buat satu closing ataupun sale yang nilainya 10,000. Rasa sesuai tak? Tak sesuai. Kalau rasanya kita pergi mana? Kita pergi beraya pakai smart-smart kan? Pakai baju beraya cantik-cantik kan? Kita jumpa customer dalam keadaan yang macam tu. Kena dalam keadaan yang bersedia. Sebab bila baju kita memang sangat smart, kita akan secara auranya akan rasa lebih confident. Okay? Itu akan serba sedikit tentang soft skill yang kita kena ada. Okay? You have to invest in yourself. Beli ke pakaian yang agak sleek, bukan saja yang smart. Kadang-kadang dia bukan nak bergaya sangat pun. Okay? Tapi kena smart, kan, rapi. Okay? Bukan pakai slipper. Ni ada pergi showroom dia pakai slipper. Macam mana? Kan? Macam mana? Tak boleh macam tu. Ini kita cepat cari, kita cari makan tau. Umpamanya kalau kita buat macam tu, umpamanya kita apa? Kita menabur kita punya apa, periuk nasi tu dengan pasir. Kita sendiri yang buat pun, bukan dia orang lain. Kan? Okey, dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.